أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم ووالاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم افتح حكمتك وانصر علينا من غدائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. Rabbi yassir wa la tu'assir wa ta'min bil khair. Alhamdulillah. Panjatkan syukur pada Allah Ta'ala di petang ini. Kita sama-sama mendengar kuliah tazkirah sedikit, iaitu pengenalan ilmu fiqh. Dinyatakan dalam kitab Matl'a Badrin dari susunan daripada campuran kitab iaitu kitab telah kita soal jawab berhubung tentang kitab Matl'a Badrin, tentang pengertian di dalam ilmu fiqh, perjalanan kehidupan dalam ilmu fiqh. Ya. Sebab apakah dia pengertian ilmu fiqh? Apakah dia pengertian ilmu fiqh? Ilmu fiqh ialah ilmu pengetahuan yang membicarakan tentang hukum-hukum Islam dan mengenai dengan perbuatan manusia dalam amal ibadah kita. Apakah dia bahagian yang terkandung di dalam ilmu fiqh? Ilmu fiqh mengandungi 4 bahagian yang besar, iaitu pertama, mengenai tentang ibadah. Bahagian ini membicarakan hukum-hukum yang berhubung dengan amal ibadah manusia terhadap Allah Ta'ala, seperti sembahyang, seperti puasa, seperti zakat. Bahagian muamalat. Yang kedua dimakan bahagian muamalat. Bahagian ini membicarakan tentang hukum-hukum berhubung dengan perbuatan manusia dalam penghidupannya sehari-hari dengan sama-sama manusia mengenai harta. Ya, mengenai harta seperti jual beli, upah mengupah, ya, seperti hadiah dan sebagainya. Manakala yang ketiga mengenai bahagian munakahat, tentang perkahwinan, bahagian membicarakan hukum-hukum yang berhubung dengan perbuatan manusia dalam hal ehwal berkeluarga, seperti nikah kahwin, cerai, kewajipan suami, kewajipan isteri, tanggungjawab suami sebagai seorang bapa, isteri sebagai seorang ibu. Ini juga dibicarakan di dalam kitab ini supaya kita lebih faham. Sebab kehidupan kita berpadukan kepada hukum hakam Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang ketiga. Yang keempat, bahagian jenayat atau janayat. Bahagian ini membicarakan hukum-hukum yang berhubung dengan perbuatan manusia juga dalam keadilan dan kehakiman, seperti bunuh membunuh, curi, sebat, sebagaimana hukum hakam, berzinah dan sebagainya. Ini juga berhubung tentang hukum yang dikatakan hukum bahagian jenayat. Sebab itulah dalam ilmu fiqh ini banyak rangkaian-rangkaian supaya kita memfahami dalam isi kata tentang amalan kita. Baik, kita nak masuk tentang bab yang pertama tadi, peribadatan manusia. Hukum-hukum Islam. Berapa hukum-hukum Islam? Itu ada 7 bahagian. Pertama, tentang wajib ataupun fardu dalam ibadah kita. Yang kedua, tentang amalan-amalan sunat. Sembahyang sunat, puasa sunat, semua yang sunat-sunat diamalkan. Yang pertama tadi berhubung tentang perkara yang fardu, yang wajib dilakukan. Peribadatan kita dalam kita melakukan ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tentang fardu kita. Ya, apakah dikatakan peribadatan yang fardu?
seperti sembahyang fardu, sembahyang 5 waktu, sembahyang Jumaat, seperti puasa di dalam bulan Ramadan, seperti zakat, mengeluarkan zakat yang difardukan, wajib bila kita kena keluar zakat. Seperti haji, melaksanakan ibadah haji apabila kita lah mampu, cukup, dalam perjalanan kita aman, sejahtera. Itu seperti. Yang kedua berhubung tentang sunnah. Sunnah dalam nikah kahwin, sunnah dalam kita mengendalikan walimatul urus, ada sunnah. Sunnah kita melakukan ibadah-ibadah sunat, sembahyang sunat, sembahyang isyraq, sembahyang duha, sembahyang tarawih, itu dah berhubung tentang sunnah-sunnah yang akan diceritakan dalam kitab ini. Dijelaskan yang akan datang. Yang ketiga tentang perkara yang haram. Tidak boleh dilakukan. Bila kita melakukan, kita sudah melawan hukum Allah. Maka bila kita melawan hukum Allah, maknanya kita sudah membuat dosa. Ini perlu kita fahami. Apa sebabnya Allah haramkan? Seperti minuman arak, kenapa haramkan? Seperti berzina, kenapa diharamkan? Seperti mencuri, kenapa diharamkan? Perkara-perkara ini ada babitnya. Perhubungan kita dengan Allah, perhubungan kita dengan sesama manusia. Yang keempat dinamakan makruh, perkara-perkara yang makruh. Seperti kita membuat perkara itu sunat, tetapi kalau kita lebih daripada had yang ditentukan, jadi makruh. Seperti merokok. Makruh kalau ketika dulunya, sekarang sudah dihukum haram. Ijma' ulama bersetuju kerana banyak kemudaratan. Di dalam rokok itu banyak perkara-perkara yang boleh merosakkan kesihatan kita. Allah menyatakan wala tulqu biaidikum ila tahlukah. Jangan campakkan diriku kamu kepada kebinasaan. Sebab itulah kita dijaga oleh Allah Ta'ala supaya tidak kita melakukan perkara yang menyebabkan kita rosak binasa badan kita. Sakit dan sebagainya. Sebab itu kita dalam penjagaan Allah. Allah memberikan hukum ini ada maslahahnya, kebajikannya. Kemudian yang kelimanya dinamakan mubah. Mubah di perkara yang harus. Kita lakukan pun dapat pahala. Kita tidak lakukan pun tak mengapa. Itu perkara yang harus. Al-mubah. Yang keenam ya sah. Sah dalam sembahyang. Sembahyang kita ada sah atau batal. Kita mendapatkan sembahyang. Kalau kita melakukan perkara yang baik, betul, tidak menjalahi, maka kita sah dalam sembahyang kita. Sebab di dalam sembahyang itu banyak rukun. Dalam sembahyang itu ada 13. Semuanya kena kita lakukan dengan betul. Dengan betul. Pertamanya niat. Sebab dalam sembahyang itu ada rukun. Dinamakan pertama dinamakan rukun qalbi, niat kerja hati. Yang kedua dinamakan rukun qauli, bacaan-bacaan kita mesti betul dalam sembahyang. Fatihahnya betul. Jangan kita melalau. Makna dalam bahasa Arab tu bila salah, maka salahlah semuanya. Sebab itu kena faham. Huruf ha dengan ha lain. Huruf sin dengan shin lain. Huruf sad dengan sama je. Huruf dad dengan dal lain. Itu berbeza. Sebab itu kita kena belajar semua untuk memahami tentang bacaan-bacaan makhrajal huruf. Itu dia makan rukun qauli. Yang ketiga dinamakan rukun fi'li, perbuatan kita. Rukuk kita macam mana, sujud kita macam mana dalam sembahyang. Inilah perkara-perkara yang boleh membatalkan atau tidak. Begitu dalam kita melaksanakan puasa. Melaksanakan ibadah haji juga berpandukan kepada aqaidah ataupun cara-caranya. Yang ke-7 dia dinamakan batal. Perkara-perkara yang boleh menyebabkan kita lakukan salah, maka batal lah. Bila batal, kena tidak sah lah amalan kita pada hari itu. Inilah perkongsian kepada kita hari ini. InsyaAllah kita akan berpanjangan dalam kitab ini, iaitu Zainul Talib, susunan kitab ini supaya kita lebih faham. Sebab soalan ini banyak soal jawab. Dan kita ada soalan dan kita ada jawapan insya-Allah.
Setakat itu pengusian kita pada petang ini. Yang baik semua daripada Allah Ta'ala. Mana kekurangan saya mohon mahfirah Allah Ta'ala. Aku liqali hadza sabirallahu wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.